semua Islam ada yang ke Islam. Okey, lah kita dapat jumpa ni daripada Kolej Tengku Ampuan Afzan Okey, daripada unit Teknologi Elektrik tahun 1 DVM. Okey, yang hang kontak cikgu itu Zaim cikgu. Okey, terima kasih kerana menyebut cikgu. Okey, tanpa buang masa, kita mulakan je lah sebab cikgu takut nanti lambat sangat mula, lambat pula habis. Okey. Okey, Okey, Zaim memberi cikgu tentang ceramah alam pekerjaan ikutkan. Jadi cikgu pilihlah antara topik yang sedang menarik perhatian cikgu sekarang adalah topik belajar dan bekerja lah. Sebab ni ada kesan-kesan, salah satu kesan kita nampak daripada PKP yang dilaksanakan pada bulan 3 tahun lepas. Mana waktu bulan 3 tu sehinggalah kemungkinan sampai bulan 3 tahun ni, okey. Masih dah PKP, pelajar-pelajar pun banyak berada di rumah dan di kesempatan yang ada tu banyak antara pelajar-pelajar kira ambil peluang lah untuk bekerja sama ada sepenuh masa ataupun separuh masa. Okey. Jadi cikgu tengok dekat KV cikgu sendiri pun belajar dan bekerja ni memang satu benda yang baik, tapi dalam masa sama juga ada memberikan kesan-kesan negatif lah, terutama pada pelajar diploma. Sebab macam kat sekolah cikgu pun pelajar diploma yang akan masuk ni ada yang tak minat nak belajar sebab dah bekerja dan dapat duit lah. Okey, macam tu. Okey, kita pergi. Okey, jadi cikgu susun lah ada 5 benda yang cikgu akan sentuhkan di ceramah ni. Kita buat santai-santai je, dan kalau sepanjang cikgu buat ceramah ni ada yang nak bertanya soalan, boleh terus tanya. Sebab cikgu risau kalau biarkan di sesi akhir tu baru tanya soalan, nanti dah lupa dah apa yang nak ditanya. Okey, kalau nak tanya tu terus mencelah je. Okey. Tak kisah. Okey, bagus. Okey, jadi yang pertama adalah cikgu akan bentangkan mengenai kos sara hidup. Perbezaan kos sara hidup dalam masa sedekat. Maknanya kita sekarang di tahun 2021. Kita akan tengok 10 tahun yang sebelum ni dan sekarang. Okey, kemudiannya yang kedua cikgu akan menyentuh tentang peluang pekerjaan dan kelayakan. Ni sebab korang pun yang akan keluar insya-Allah kalau berjaya tamat sampai tahun 2 diploma dan keluar dengan diploma lah. Ada mungkin yang sambung belajar dan sebagainya. Okey, itu terpulang pada masing-masing. Dan yang ketiga adalah kerjaya. Ni kerjaya-kerjaya pasca Covid. Kerana kita tahu banyak pekerjaan yang hilang, tapi dalam masa sama Covid ni sebenarnya memunculkan atau membuka peluang baru, terutamanya dari segi teknologi lah, pekerjaan berkaitan dengan teknologi. Sebab kita banyak menggunakan work from home ataupun belajar dari rumah. Jadi sektor-sektor yang ada, sektor memang menguncup, tapi ada sektor yang memang berkembang pesat lah. Okey, dan yang keempat adalah belajar versus bekerja. Okey, topik yang kita bincangkan lah. Okey, dan yang terakhir adalah cikgu buka pada sesi Q&A Okey, kejap Okey, setakat ni. Okey, sekarang kita akan pergi ke kos sara hidup. Cikgu akan bentang mengenai kos sara hidup dalam masa sedekat ni. Okey, pertama sekali, ni yang ditulis pada 2014. Kira lebih kurang dan tempoh 10 tahun sebelum ni. 15 April 2014. Okey, Cosmo. Okey, dia tulis kat sini 77% siswazah baru bekerja tiada wang simpanan sebab tak cukup 2,500. Itu tahun 2014. Kira 7 tahun yang lepas. 2,500 sudah dikatakan tidak cukup lah. Adakah tidak cukup ni maksud pelajar atau graduan kita boros, ataupun sebaliknya kos sara hidup tu yang semakin tinggi? Jadi kita akan tengokkan. Okey, ini satu petikan. Okey, ini cikgu buat, bukan cikgu ambil pada tahun 2014 punya perbelanjaan kasar. Sekira macam anggaran perbelanjaan sebulan yang dah berkeluarga. Okey, cikgu cerita SD, cikgu yakin semua sampai satu masa nanti semua nak berkeluarga. Jadi perbelanjaan ni adalah perbelanjaan yang kita tak nak lari bila kita ada keluarga.
Seperti contoh RM RM100 pada tahun 2014 yang dulu, iaitu kita ada bil elektrik, bil air, bil telefon bimbit. Tapi sekarang pula kita akan tambah lagi adanya bil internet dan sebagainya. Itu saja akan menambahkan lagi ya jumlah perbelanjaan kita. Kemudiannya petrol, kemudiannya petrol pun semakin meningkat. Kalau kita bandingkan dengan dulu, harga petrol bawah RM2 dan sekarang ni hampir mencecah kembali RM2 lah. Jadi perbelanjaan tu semakin meningkat. Kemudian alatan sekolah, duit poket dan tuition, sama juga. Susu dan lampin pakai buang. Susu dan lampin. Okey, kalau kita kira dulu RM50, sekarang kalau kita nak susu dan lampin tak dapat pun RM50 ni. Mesti mencecah RM100. Okey, macam anak cikgu sendiri kecil, sebulan untuk barang lampin dan susu saja kita kena saving dah RM100.5. Itu sekarang RM100.5 sebulan. Okey. Dan kita tengok pula dari segi makanan, mana dapat dah sekarang RM15 sehari. Mana dapat nak makan pagi, petang, pagi, tengah hari, petang, malam. Sekali makan, okey, sekali air, kata kita ambil set ekonomi, itu pun dah RM6, RM7 tengah hari. Malam RM7 lagi pagi. Pagi katakan makan okey, roti canai 2014 dapat lagi 60 sen, 80 sen. Sekarang semuanya RM1, RM1.2 pun ada. Jadi air pun RM1.5, RM2. Jadi jumlah tu dah tak relevan lah. Rumah sewa, rumah sewa ni adalah satu benda yang memang betul-betul meningkat lah. Kalau kita tengok pada tahun 2014 RM300. Dalam tempoh 7 tahun je, okey, seperti cikgu sekarang sewa rumah mencecah RM700.5 tu adalah perkara biasa di Selangor. Itu perkara biasa. Takkanlah kita kalau dah berkeluarga nanti nak masih berkongsi rumah dengan kawan-kawan semua. Sekurang-kurangnya kita mesti nak sebuah rumah yang kita dengan keluarga kita je. Jadi secara kasarnya kat Selangor ni RM700.5 tu kira murah. Ada tempat RM900 dan RM1,000 tu pun boleh dikatakan biasa lah sekarang. Sewa beli kereta, kereta ni pun kalau ada Azia macam tu saya dapat lah 400 9 tahun punya pinjaman. Dan barang dapur RM300 pun memang tak dapat lah. Sebab kita kira kalau ayam dulu dapatlah RM5 seekor. Sekarang kalau dah sekilo lebih je ayam tu RM12, RM15 je. Jadi nampak kenaikan tu. Okey, kita tengok. Ini adalah yang dilakukan kaji selidik yang dikeluarkan pada tahun 2019. Dia bahagi kat sini, kita tengok mengikut kategori. Okey, katakan dia adalah bujang, macam kamu lah bujang, tapi menggunakan pengangkutan awam saja. Untuk makan saja kalau kita tengok bujang kat sini dah RM550. Kalau kita tengok sebelum ni untuk makan RM400.5 keluarga. Sekarang tengok untuk bujang RM500.5. Kalau berkeluarga tanpa anak RM870. Itu baru kira makan, takkan tak makan. Jadi rumah RM300 sebab bujang duduk dengan kawan, dapat RM300 sewa bilik. Kalau rumah seperti cikgu cakap tadi RM700 tu murah. Dan kat atas RM870 dan sebagainya. Pengangkutan RM200. Yalah. Tapi kita adalah contoh macam Rapid KL semua tu mungkin dapat dijimat, tapi kita akan naik di utility. Kalau kita kira utility ni, okey, dia adalah handphone. Paling minimum pun plan kita RM35 untuk sebulan punya subscription internet dan sebagainya. Jadi tak campur lagi lain, bil air, bil api, apa lagi dan sebagainya. Jadi RM100. Okey, simpanan tu nasib dia bujang, ada lagi simpanan RM200.5. Okey, kemudian penjagaan peribadi RM70, belanja-belanja lain RM130. Okey, total dia RM1870. Itu dia tak ada kenderaan sendiri. Tapi bila dia ada kenderaan sendiri, pembelanjaan melonjak ke RM2490. Sebab apa? Betul, kalau kita tengok, katakan kamu beli Azia. Okey, Azia paling murah kat Malaysia ni.
Okey, sebulan 400 gah. Tapi kamu kena juga kira setiap tahun kamu kena hidupkan road tax, betul? Dan 2 kali setahun kamu kena servis kereta kamu paling kurang. Kalau tak banyak berjalan lah, semakin banyak berjalan makin banyak servis dah. Okey, Azia untuk road tax, okey, mungkinlah dalam 500. Okey, kemudiannya untuk servis, sekali servis ready lah, tolak tepi lah 300. Tak campur pun dia kata ada ni nak kena tambah, ni nak kena tukar semua, mencecah 400. Okey, kita kira paling kurang lah 300. 2 kali 600. 600 campur dengan 500, lebih kurang 1002 lah. Kita buat 1100, 1002 macam tu. Jadi bahagi dengan 12 bulan. Maknanya 100 bulan kamu tak boleh pakai. Itu adalah untuk kereta kamu saja. Maknanya campur balik dengan kereta tadi, 400 setengah campur 100, 500 setengah. Kamu tak boleh pakai duit tu. Okey, kemudiannya makanan, rumah, pengangkutan. Ni 770 lah. Kereta yang okey lah. Kalau keluarga, sampai bila nak pakai Azia? Contoh anak satu pun kalau dah besar, Azia tu boleh lah pakai, tapi tak selesa. Kadang kita nak selesa lah. Jadi nak sesuai. Jadi mungkin kita akan ambil Persona, atau paling murah sekali kita ambil lah apa ke namanya, Beza, atau satu lagi apa peralatan tu? Saga. Kita ambil Saga. Tapi itu pun akan lebih lah pembelanjaan daripada Azia. 500 dah 100 sebulan. Okey, kita tengok berkahwin tanpa anak 4420 sebulan. Okey, kalau pasangan berkahwin ada satu anak, 5700. Sebab apa? Penjagaan anak sahaja 650. Itu biasa kat area Selangor ni. Penjagaan anak. Itu tak campur Pampers apa lagi semua tu. Ada lagi kamu lebih masa bekerja, makanan. Contoh kamu OT bekerja. Bila OT bekerja, mesti anak tu nak dijaga OT juga. Bila perkara tu berlaku, naiklah pembelanjaan tu secara tidak langsung. Okey, kemudiannya okey, 2 anak semakin berikat. Dan last sekali, okey, bila warga emas biasanya anak-anak dah lepas lah. Itu kalau kahwin awal lah. Kalau kahwin lewat masih ada lagi anak. Itu cerita lain lah. Okey, tu tahun 2019 ini tahun 2020, di mana kerajaan mentarifkan balik, iaitu pendapatan dulu tahun 2005 dia kata 980 tu dikenali sebagai miskin bandar. Okey, 2005 nak ke 2020 dalam lebih kurang 15 tahun. Okey, kemiskinan bandar dah ditakdirkan 2208. Berapa lonjakannya tu? Hampir naik 2 kali ganda dekat kenaikan tu dalam masa 15 tahun je. Bila maksudnya 2208 tu kalau duduk kat bandar, Selangor lah, Selangor atau KL, itu memang cukup makan, tak ada simpanan. Itu maksud miskin bandar. Maknanya kamu kadang-kadang terpaksa buat kerja ekstra, mungkin Grab, mungkin apa, bantu Grab, Food Panda dan sebagainya lah. Okey. Tu baru lagi yang dijalankan 11 Julai 2020. Okey, bila PPH. Ini pula kategori kita biasa dengar kan. Terutama start COVID itu lah, B40, M40, T20 ni. Secara kasarnya macam ni lah. B40, M20, T20 ni. Itu tangga gaji. Kamu tengok lah, kalau bawah 2500 tu memang B40. Baik bujang. Okey, maksudnya B40 ni adalah golongan miskin lah. Bukan, dia miskin. M40 ni sederhana dan T20 ni kaya. Itu definisi dia. Maknanya B1 tu, okey, kita kira bujang ataupun keluarga, dia dah dikira sebagai memang miskin macam miskin bandar tadi lah. Kita tengok B40 pun ada B1, B2, B3, B4. Biasanya kat sini kita tengok jumlah anak. Maknanya kalau B4 tu 4 orang anak, okey, range dia macam tu lah, 3,000 hingga 4,000 tu masih miskin tak? Maknanya dia memerlukan bantuan orang lain untuk survive, atau dia memerlukan kerja lain untuk support dia. Sebab okey, kalau seorang anak 600 segah, kalau 4 orang anak untuk hantar pengasuh, berapa dah? Kat situ habis 600 kali 4 berapa? 600 kali 4 12, 18, 2400. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai 2400.
Kalau gaji kamu 2, kamu 4 orang anak, boleh bayang kalau gaji 2,500. Bayar untuk apa ngasuh anak dah 2,400, 300 nak makan apa? Itulah. Itu realiti sekarang memang bukan memang kamu mengemis lah. Tak boleh, memang terpaksa buat 2 3 kerja lah. Bila 2 3 kerja, kesan dia adalah kalau dah berkeluarga ni pada family lah, tak ada masa untuk family lah. Dia bekerja lah, keluar pagi, balik malam. Balik tengah malam. Lepas tu besok keluar awal pagi, balik tengah malam. Bila jumpa anak semua tu? Kemudian M40 sekarang pun boleh lah. Maksud M40 ni kategori yang okey lah. T20 ni Alhamdulillah lah kalau kamu dalam golongan T20 ni. Dia golongan yang senang lah. Ni tahun 2019. Sama ni maksud dia. B40, M40 dan T20. 10,000 masih lagi M40. Kalau kita kira 10 tahun yang dulu, 10,000 gaji kamu, kamu T20 dah. Golongan yang memang kaya lah. Kalau rumah pun rumah banglo dah mampu. Tapi kalau tahun 20 ni kamu M40, 10,000 gaji tu, rumah tu boleh kata macam, kalau dekat sini mungkin mungkinlah kondo. Maknanya kamu tak boleh ada rumah landed pun kat KL lah. Kalau rumah KL ni paling murah lah, ready 400,000. Tu paling murah, memang susah nak cari. Biasa kat KL ni 500,000 harga rumah. Kalau contoh macam ada kawasan Ampang, jiran kepada makcik cikgu, dia nak jual rumah tu. Rumah tu rumah lama lah. Rumah dia 2 tingkat. Harga rumah tu sekarang 1 juta. Yang mana kalau dulu beli, makcik cikgu beli tu, rumah tu dalam 40,000 ke, macam tu harga rumah memang mencanak naik lah, tak dinafikan lah. Cikgu sendiri yang dah bekerja 3 tahun, baru bekerja 3 tahun ni, kalau nak beli rumah kat KL memang tak mampu lah. Okay, teruskan. Okay. Tapi takkan kamu nak sewa sampai mati? Takkan 20 tahun kamu nak duduk rumah sewa je. Kita kalau rumah kita sendiri, sekurang-kurangnya kita ada aset. Lepas tu contohlah, kita tak risau. Katakan tiba-tiba tuan rumah nak rumah tu balik, dah satu hal, kita kena cari rumah lain. Satu masalah kat kita lah. Jadi satu lagi, kita mesti nak selesa. Kalau anak 2 orang, sekurang-kurangnya kita nak, kalau seorang lelaki seorang perempuan, nak 2 bilik lah. Seorang bilik lelaki, seorang bilik perempuan. Itu kalau 2 orang sekarang ni, yang biasa pun. Tapi memang satu cabaran lah. Itu di zaman cikgu, bukan zaman korang lagi ni. Korang akan keluar 2 tahun lagi, 2022 kan, lebih kurang 2023 macam tu. Yang mana kos semakin lama akan meningkat. Kos sara hidup ni tak pernah lagi dalam sejarah semakin tahun semakin menurun. Itu tak pernah berlaku. Tak tahu pula bila tahun kamu lagi 3 tahun, tiba-tiba kos sara hidup menurun. Itu satu benda yang rare lah kalau berlaku tu. Tak pernah lagi. Biasa dia akan meningkat dari tahun ke tahun. Masalahnya kos sara hidup meningkat, gaji tak meningkat. Itu masalah kita. Itu impact kita. Okay, kemudiannya kita akan pergi. Kita tadi dah tengok kos sara hidup semua. Jadi kamu ni masih was-was nak bekerja atau ada orang cakap kat sini biasanya, kalau kita habis diploma ni, peluang pekerjaan kita semakin kecil lah. Itu yang banyak orang, macam anak murid cikgu pun jumpa, kata dah habis diploma pun kerja guna SVM je, buat apa habiskan diploma kan. Jadi cikgu tunjukkan kat sini pula, kita tengok kejayaan dan kelayakan dia. Ini daripada EIS, atau biasa kalau kamu biasa dengar Pekeso lah, yang menguruskan hal-hal pekerja lah. Ini adalah pada tahun 2021 yang paling latest punya. Mereka punya kajian menunjukkan memang dari segi pekerjaan kebanyakannya adalah daripada kategori kelayakan SPM, PT3 dan primary lah. Kamu boleh tengok hampir 75% kat sini pekerjaan yang ditawarkan di peringkat SPM, PT3 dan PT3. Kemudiannya diploma 20,745.
Okey, bachelor atau degree 16,665 11%. PhD dan master tu lagi kurang lah. Dan sebelah tu dia tunjukkan, okey, betul pekerjaannya banyak scan. Okey, kita tengok pula berapa tangga gaji untuk pekerjaan-pekerjaan itu. Dan yang paling banyak sekali ditawarkan adalah antara 1,200 sehingga 2,000 sebulan. Itu yang paling banyak lah, sebab kita gaji minimum untuk pekerja di Malaysia adalah 1,200 sekarang ni. Jadi yang bawah tu, siapa yang bawah tu sebenarnya dia melanggar hak-hak pekerja lah. Jadi 64% memang 64%. Kita tengok 64% 1,200 hingga 2,000. Yang lain tu ada 10%. Semakin tinggi gaji semakin berkurang. Kenapa benda tu berlaku? Ini sebenarnya impact daripada COVID-19, di mana syarikat-syarikat kebanyakannya terpaksa mengurangkan pekerjaan lah. Bila nak mengurangkan pekerjaan, dia nak jalankan production ni biasanya orang-orang yang bawah yang akan jalankan. Jadi dia kurangkan adalah contohnya manager macam itulah. Jadi dulu manager mungkin dia di satu department, dia akan tambah department lain. Dan bila dia mengurangkan macam tu, secara tidak langsung dia mengurangkan pengambilan pekerja baru lah. Jadi yang pekerja yang dia perlu ambil adalah pekerja-pekerja bawah lah. Adakah kamu perlu risau terhadap perkara tu? Okay, kita tengok pula. Ini adalah pencari kerja. Kita tengok kelayakan. Tadi kita dah tengok dah peluang-peluang pekerjaan. Sekarang kita tengok pencari kerja. Okey, untuk kategori lain, okey, SPM dan sebagainya ada 7,963. Okey, ini daripada 1 Januari sehingga 5 Februari 2021. Ada 7,900 daripada 63. Diploma 3,434. Bachelor 4,754. Master 465 dan PhD 37 orang. Okey, biasanya benda ni akan meningkat dari masa ke semasa. Okey, sebab kamu pun boleh tahu, macam contoh senior kamu ada yang tak keluar lagi. Bila keluar, meningkatlah statistik ni. Okey, jadi kita tengok, cikgu dah terang tadi peluang pekerjaan dan pencari kerja. Kita tengok cikgu dah mudahkan dalam bentuk table ni. Okey, kalau kita tengok, kalau untuk SPM dan lain-lain, hampir separuh sebenarnya peluang pekerjaan tu banding. Makna mereka ada dua pilihan lah. Dia hampir separuh. 114,632 peluang pekerjaan, dan pencari pekerja dia hanyalah 7,963. Okey, diploma 20,745, yang cari kerja 3,434. Okey, dan sebagainya. Kau boleh tengok kat table ni. Tapi okey, dengan table ni tapi kat sini ada satu benda yang cikgu nak share. Tahun lepas 11 Disember 2020, ini adalah satu yang berkait rapat lah dengan kita dalam aliran TVET, aliran teknik dan vocational. Tahu kan semua pasal TVET? Kamu ni aliran TVET. Sekali ada yang tahun 1 DVM tak tahu lagi lah. Cikgu tak tahu lah apa yang kau buat kat sekolah. Jadi kita aliran TVET lah. Jadi TVET sumbang 60% pekerjaan. Sebab apa? Sebab kita melahirkan tenaga pekerja mahir, iaitu kita adalah pelaksana. Kita yang akan buat benda tu. Okey, kita tak bukanlah satu yang kita tak perlu risau. Kita di bahagian production untuk pekerja-pekerja TVET ni. Kita bukan di aliran management. Maknanya kita yang membuat pekerja, membuat contoh macam nak welding, nak solder satu benda tu, korang yang akan buat benda-benda tu. Jadi pekerjaan bidang korang tu lebih secure lah berbanding pekerjaan-pekerjaan lain, terutama yang bidang management lah. Okey, dan RS 1 bilion diperuntukkan meningkatkan program kemahiran. Itu ada kepilihan untuk korang, di mana satu keistimewaan TVET ni juga adalah korang tak ada hutang lah. Ini kelebihan yang ada pada pelajar-pelajar KV. Tak ada hutang. Tak ada hutang PTPTN. Macam cikgu, hutang PTPTN 26,000 lah masa cikgu berapa, 15 tahun. Cikgu pun tak ingat. 167 sebulan, lebih kurang macam tu. Selama 15 tahun nak bayar dia balik. Dan korang satu kelebihan lah. Itu sebab kadang-kadang anak murid cikgu kesian, tak nak habiskan sehingga diploma, sedangkan korang tak ada apa-apa bayaran. Bayaran korang adalah
Asrama itu pun yuran makan yang mana berapa ringgit? RM1 sehari. Kan? Sama? RM1. RM1, lepas tu RM3. Mana dapat nak makan kat luar RM1 dengan RM3? Beli nasi lemak pun dah RM1.50, RM1.2. Jadi kamu dapat makan berapa? 6 kali sehari 6. Pagi, tengah hari, petang, 5 kali sehari. RM1 je bayar. Kalau kita bagi tu macam tak masuk akal lah. Jadi sayang lah. Kerajaan dah bagi peruntukan-peruntukan tu, tiba korang separuh jalan tamatkan. Sebenarnya dia bukan saja merugikan diri korang sendiri, tapi dia merugikan juga kerajaan lah, yang dah melabur untuk korang. Sebab kalau kita tak berjaya melahirkan tenaga-tenaga pekerja mahir ni, tempat tu perlu diisi. Jadi bila tempat tu perlu diisi, dia akan ambil pekerja-pekerja asing. Bila ambil pekerja-pekerja asing, satu daripada segi kebajikan lah, bila bersaing dengan pekerja asing ni biasa dibayar murah. Sebab kebajikan mereka kurang dijaga. Berbanding kita ada badan-badan yang menjaga kebajikan kita. Kita ada paras gaji minimum semuanya. Jadi sayanglah kalau benda tu berlaku. Okay, SPA menerima 1.14 juta permohonan setakat Jun. Okay, kita tengok, okay, kalau korang 20, kita tengok kat last kali dia ada tulis sektor swasta, Jabatan Perangkaan Malaysia melalui statistik guna tenaga suku ketiga. Maksud dia suku ketiga adalah yang penghujung tu lah. Kita ada semua 4 suku untuk setahun. Jadi suku 3 menganjurkan ada 179,000 jawatan kosong, di mana 50.5%, 55.7% separuh mahir dan 22.7% mahir. Berapa persen tu untuk korang? Yang 22.7%, kalau kita kira 22.7%, lebih kurang 40,633 kerja kosong. Itu tahun lepas. Dia tahun lepas ni. Jadi ini waktu musim Covid lah, suku ketiga lah. Ni tahun 2020, last dikeluarkan pada Disember 2020. Untuk pekerja mahir memang diperlukan pun. Yang dia kurangkan adalah bahagian management, tenaga pekerja profesional. Korang tenaga pekerja mahir. Tenaga pekerja mahir yang melaksana, yang akan buat benda tu. Profesional lebih pada management dan sebagainya. Yang dikurangkan adalah management, sebab production masih dijalankan. Okay, ni pada Januari tahun ni juga, kita tengok. Ni kamu tak faham. Okay, tapi kita tengok bahagian occupation je. Cuba nak highlight kat sini. Okay, professional were mostly likely to refresh 31%. Maksud dia tenaga pekerja profesional memang dikecilkan sehingga 31%. Maknanya itu memberikan impact lah terhadap tenaga profesional. Tetapi dalam masa sama, technician dan associate professional were most likely to be higher. Okay, dia berlaku sebaliknya. Covid ni dia memang mengurangkan tenaga kerja profesional, tapi dalam masa sama dia merancakkan tenaga pekerja mahir ni. Korang lah, ini peluang untuk korang sebenarnya. Memang Covid memberikan impak kepada orang lain, tapi untuk korang dia ada satu kelebihan. Sebab apa benda ni berlaku? Sebab betul sebab production kita semakin meningkat. Contoh cikgu bagi korang pun khusus elektrik, mungkin ada yang khusus elektronik. Kita nampak jualan barangan elektronik, kalau kita tengok, mencanak naik sewaktu Covid ni. Dengan laptopnya, dengan handphonenya, dengan notebooknya dan sebagainya. Kalau kita dengan printer yang memang cikgu pergi kedai, dulu cikgu beli printer cikgu tu 400.5, sekarang 500-600. Memang dia mencanak. Lepas tu laptop tak dapat, itu cikgu pergi cari yang nak 2,000 ke bawah, tak dapat, habis dia kata, stop. Nampak dia punya dari segi teknologi memang naik sebab semua belajar dari rumah, semua nak memerlukan benda-benda tu. Lepas tu dari segi syarikat-syarikat prabayar mencatatkan keuntungan tahun lepas. Boleh katakan setiap orang ada dah internet, kan? Kalau satu keluarga tu 6 orang, 6 orang subscribe internet kadang.
Yang ni Maxi, tak kisah Maxi DJ, tapi 6 orang sebab semua nak ikut kelas dan sebagainya lah. Jadi bila benda tu berlaku, dia memerlukan pekerja. Dia memerlukan orang yang membuat benda tu. Dia tak perlukan orang yang menguruskan benda tu sangat. Jadi dia bagi peluang lah kat korang. Okay, job placement naik 70%. Sebab tu sebenarnya bagi pelajar-pelajar jurusan TVET ni, boleh cikgu cakap pasca Covid ni adalah peluang untuk korang. Okay, tengok yang lain tu tak ada apa lah. Pekerja Selangor semua okay, wholesale. Kalau tengok kat industri pun kita tengok ni, while most placement commercial, kita tengok macam mana job placement. Nampak apa yang cikgu kata tadi, dekat manufacturing hilang. Contoh kita pergi kat wholesale and retail, kehilangan pekerja banyak. Tapi dekat manufacturing naik 697 job placement. Maknanya pekerjaan yang di bidang manufacturing ni naik. Bidang kamu lah. Wholesale kamu tak terlibat sangat. Wholesale ni lebih pada nak jual barang tu, kamu bukan terlibat sangat bahagian tu. Kita tengok bahagian contoh macam yang bahagian pembinaan, bahagian construction naik. Yang mengucuk adalah professional dan technical. Okay, dan manufacture. Okay, kemudian kejaya pasca Covid ni lah, kejaya-kejaya baru. Kita tahu Covid ni, yalah, dia memberikan kesan. Kita tengok dalam berita pun, dengan pilotnya hilang kerja. Sektor yang paling teruk boleh dikatakan dalam berita pun, sektor-sektor penerbangan, di mana sampai sekarang penerbangan tak boleh dijalankan, tak ada orang melancong keluar. Jadi sektor penerbangan memang mendapat kesan yang teruk lah. Kita tengok banyaknya ke pramugara buka kedai, macam-macam kedai lah, kedai jualan kan. Dalam berita bersepah tentang berita tu. Tapi ada tak kamu dengar technician membuka kedai soto tepi jalan, kedai jual bihun sup tepi jalan? Tak ada. Kita dengar adalah bidang-bidang bidang pelancongan. Lepas tu kita dengar adalah pekerja hotel. Kemudian kita dengar manager, yang bidang-bidang atas dia sebenarnya yang mendapat kesan. Alhamdulillah pada kamu kesannya tak, dia banyak memberikan kesan positif banding negatif kepada kamu lah. Jadi kamu lebih kurang 2 tahun lagi untuk tamat. Jadi cikgu tak nampak pun sebenarnya kenapa kamu perlu, antara kamu dapat duit tu memang kita seronok, tapi untuk jangka masa panjang dia memberikan kesan lah kepada kamu. Okay, kejaya pasca Covid. Ni tadi yang cikgu kata, tengok manufacturing meningkat 46,420. Wholesale tu adalah, wholesale ni meningkat sebabnya adalah online service lah. Contoh Shopee dan Lazada dan sebagainya yang online ni, itu menyebabkan peningkatan. Kita tengok daripada support service, ini pun disebabkan online. Accommodation, construction ni dia berkurang sikit lah sebab banyak projek tak jalan. Okay, professional kurang. ICT adalah satu sektor yang memang meningkat. Transport dan yang lain tu boleh tengok tak ada sangat. Defense compulsory. Dan ini adalah berdasarkan tempat. Kita tengok Selangor. Kamu ni Selangor, pekerjaan memang tak dinafikan lah, paling banyak di negeri Selangor lah. Sebab Selangor paling banyak kilang, paling banyak penduduk yang padat. Lepas tu pusat negara, pusat bandar. Jadi Selangor memang paling tinggi lah. Okay, sebab semuanya kalau setengah tu, kalau kawan-kawan kamu pun sebenarnya macam anak budak cikgu lah, kadang tu tak dapat kerja bukan sebab diploma tu yang menyebabkan dia tak dapat kerja, tapi sebabkan dia tak nak merantau. Untuk cikgu sendiri pun, kalau cikgu tak nak merantau ke KL contohnya, cikgu tak dapat juga kerja. Jadi pekerjaan tu kita tak boleh nak nafikan. Dia berada di bandar-bandar. Kalau kamu berada di luar bandar, contoh college kamu dekat mana? Bentong. Bentong tu boleh lagi lah, tapi Bentong tu pun dekat-dekat lah dengan luar bandar tu, kan?
katakan kat Bentong pun, bagi tahu cikgu apa yang kilang ataupun satu pasaraya besar yang ada kat Bentong tu. Ada apa? KFC? Ha? Apa tu? Kilang Gata. Itu satu je? Ha? Tak tahu sangat. Tak berjalan ke? Covid tak berjalan. Alah, sebelum ni kamu dah tahun 1 DVM, bukannya 1 SVM. Okey lah, kat Bentong tu cikgu lalu lah. Sebab kalau cikgu nak balik Kelantan lalu Bentong lah. Dia adalah bandar cowboy lah, bandar biasa je. KFC yang cikgu nampak bandar-bandar kecil lah. Bandar KL ni kita tengok kan berapa banyak pembangunan dan semuanya. Bila benda tu berlaku sebenarnya dia mewujudkan pekerjaan ni lah. Jadi satu perkara yang korang kena lakukan nanti bila dah habis belajar adalah berhijrah ke banyak yang memang duduk kat Selangor dengan KL yang join ni. Daripada tempat banyak daripada mana? Oh, daripada Pahang dengan Selangor lah. Okey lah. Banyak Selangor ke? Macam budak-budak cikgu ke banyak yang Selangor. Jadi Selangor tu pun kalau bahagian hulu-hulu tu kadang tak banyak agak. Dia banyak bahagian pusat lah, kita kena tengok lah. Okey, dan yang kedua adalah Johor. Johor ni adalah sebab apa dia banyak? Sebab dia sedang membangun dengan pesat lah. Kalau kamu pergi Johor 10 tahun lepas dengan sekarang, dia memang nampak satu perbezaan lah. Antara perbezaan dia, okey, contoh cikgu bagi yang projek-projek di bawah Jacob, Johor Corporation. Okey, apa bandar, cikgu tak ingat bandar apa ke namanya. Dia buat di Danga Bay bandar tu. Bandar tu atas air. Dia tambak sungai tu, tambak laut tu. Kemudian dia buat satu tempat yang memang menarik lah kat Danga Bay tu. Johor ni dia membangun pesat adalah kesan dia daripada Selangor, bukan Selangor, daripada Singapura. Sebab dia dekat dengan Singapura, jadi berlakunya pertukaran pekerja, pertukaran teknologi dan sebagainya. Memang Johor adalah satu lagi state yang memang membangun. Antara benda yang biasa kat Johor gak, ada satu telaga minyak cikgu tak silap. Ada cikgu-cikgu cerita tak? Telaga minyak kat Johor. Banyak pelajar-pelajar aliran TVET ni bekerja di sana, di bawah. Cikgu tak ingat nama tempat je. Dia oil and gas. Apa ke namanya? Kamu boleh search lah. Cikgu tak ingat. Dia ada satu tempat yang kat Johor 2 tahun lepas mula membangun. Dia memang mengambil pekerja-pekerja aliran TVET ni. Apa dia? Dia bawah projek Rapid. Apa nama projek tu? Aduh, cikgu lupa. Tak apa, kamu Google lah nanti projek tu. Okey. Kemudiannya Sarawak. Sarawak ni biasa juga. Sebab Sarawak pun kita sedang membangun, terutamanya apabila berlakunya construction Pen Borneo tu. Mulalah di Sarawak sendiri pun mula mengembangkan lagi lah dia punya sektor-sektor pekerjaan. Kemudian Perak, Sabah dan yang paling kurang adalah Perlis sebab bandar dia kecil. Putrajaya dan Labuan ni, Putrajaya sebab apa dia kurang adalah dia adalah pusat takbir urus kerajaan. Jadi dia banyak pekerjaan dia memang untuk sektor kerajaan je lah. Pekerjaan-pekerjaan sebenarnya banyak di sektor swasta berbandingkan kerajaan. Jadi di Putrajaya ni memang pusat bandar takbir urus kerajaan. Memang tak banyaklah kerja kat sana. Okey, ada banyak pekerja-pekerja kerajaannya. Macam Pahang pun tak banyak sebab dia banyaknya kawasan Felda. Jadi pekerjaan dia banyak ke arah Felda lah. Bahagian perhutanan, sawit dan sebagainya. Dia memang banyak benda tu. Jadi siapa yang duduk Pahang memang kena berhijrah lah. Sebab tu kita tengok anak-anak Felda pun biasanya bila dah ada diploma, dah ijazah, dia akan pergi ke bandar lah. Sebab kalau dia stay kat sana, sama je macam tempat cikgu Perak Slim River tu, sama je, dia tak ada apa pun, ada sawit semua. Tapi kalau korang stay sana, korang tak ada, korang boleh sia-sia lah.
bakat dan kemahiran yang korang ada tu pun tak boleh nak channel kan. Sebab tak ada pekerjaan yang memerlukan pun. Takkanlah korang belajar elektrik, lepas tu yang pekerjaan adanya angkat sawit. Dia rugi lah korang punya kemahiran tu. Okey, Sabah, Terengganu, okey, Kedah, Terengganu, Penang ni pun dia sedang menaik juga. Dan okey, Kelantan. Apa? Kelantan. Kelantan ni dia masih dia tak banyak pembangunan lagi kat Kelantan ni. Dia tak pesat lagi lah pembangunan dia. Dia banyak lagi pun banyak rakyat-rakyat dia dah berhijrah ke Johor dan Johor pula dah. Selangor lah. Kita biasa kan orang Kelantan, isteri cikgu pun orang Kelantan juga. Dia banyak dah berhijrah kat luar, jadi Kelantan tu dia banyak orang buat kat Kelantan ni adalah tempat untuk dia menetap di hari tua. Jadi dia tak banyak lah buat apa. Orang tua biasanya pergi masjid, pergi lepak-lepak kedai kopi. Tak adalah contoh macam panggung wayang. Kelantan memang tak boleh lah. Contoh macam pusat bowling pun, mall pun ada satu KB Mall je kat Kelantan tu. Dia tak perlu sebab dia rakyat dia kat situ memang orang yang okey dah penat kerja kat KL. Okay, aku balik Kelantan, aku nak stay sana, aku nak tenangkan diri, nak mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi dah tak perlulah benda-benda itu. Bukan sebab negeri dia pemundur, tapi dah orang biasa macam dia macam Terengganu ni naik sebab oil and gas. Tapi Kelantan ni macam Pahang je. Senang kata macam Pahang. Dia banyak orang-orang tua yang bila kita dah pencen, balik lah ke Pahang ni. Sebab kalau kita stay KL ni serabut dengan jamnya, dengan mesinnya dan sebagainya. Bila macam Pahang tu, kalau kamu pergi Felda contohnya pukul 8.30 dah tak ada orang lah. Kedai-kedai dah tutup. Lepas tu dah memang tak ada apa lah. Macam Bentong tu pun lebih kurang cikgu rasa 8.30 pukul 9 tu dah gelap dah. Macam tu lah. Okay, itu berdasarkan negeri. Ni berdasarkan ini adalah pekerjaan baru lah, self-employed. Ini adalah sektor yang betul-betul meningkat lah sebab tu COVID lah itu. Di mana self-employed ni transportation. Transportation kita tahu lah, dan delivery. Dua ni memang tinggi. Transportation ni Grab apa lagi? Grab lah. Delivery ni macam-macam lah, Grab Food, Foodpanda, Pos Laju dan sebagainya. Dua sektor ni memang tak dinafikan. Orang duduk rumah, nak keluar tak berani. Memang meningkat lah orang order Grab Food, Foodpanda. Lepas tu memang banyak lah serang kata. Korang pun tahu kan bahagian ni. Okay, support service sama construction, agriculture. Kita tengok professional menguncup 1009 je. Saya employee bagi online business ni pun 705. Ini dia tak campur yang terlepas. Kalau kita tengok terlepas, online business ni betul-betul meningkat lah. Ini daripada 1 Januari sehingga 5 Februari sahaja. Di mana kita dah tahun lepas memang banyak dah online business ni. Jadi tahun ni dia top up lah lagi yang tahun lepas tu. Okay, dan seterusnya lah. Inisiatif jana. Ini yang cikgu cakap, impact positif COVID-19. Di mana kita tengok dari segi pembentangan bajet pun, tak tahu kamu tengok tak, dana untuk platform digital ni memang dibangunkan, diberi satu dana yang khas lah. Itu contoh baca korang dapat kan apa, bantuan internet baru-baru ni. Benda-benda tu lah, bantuan internet lah, bantuan alatan komunikasi dan sebagainya lah. Memang sebab kita memfokuskan bidang-bidang e-dagang ni, membaikkan e-dagang. Kita tengok memang dia spesifik pun bahagian e-dagang ni. Okay, makna kalau kamu yang bekerja ni, sebenarnya kamu boleh je ceburi sambil bekerja belajar, tapi sambil bekerja tu bekerja dah baca e-dagang semua ni. Makna kamu memfokuskan belajar tu dulu. Sebab kalau kamu teruskan contoh part time KFC, Domino ke apa ke, dia akan menyebabkan kamu last je kamu akan fokus benda tu. Nak ngurus bahasa, okey, dengan PB ni, dengan apa PA nya yang tak siap. Banyak kesan-kesan dia. Murid cikgu sama, PB, PA. Bila tanya kerja, kerja balik OT penat tak buat. Tak buat tu masalah lah. Bukan kita tak bagi kerja,
bagi, cuba pandai urus masa lah. Dan salah satu pekerjaan yang kau boleh buat e-dagang. E-dagang ni ikut masa korang lah. Okay, e-dagang macam Shopee, macam jual kat Insta, e-dagang lah tu. Jual online. Boy, main stok. Oi, dahsyat ni. Jarang. Oi, ni first time cikgu dengar. Baru satu DVM main stok, cikgu pun tak main stok. Oi. Ke dropship? Dropship kot. Dropship tu biasa lah, main stok tu. Ui, ni stok bukan kaleng-kaleng Okay, okay, ada lain-lain lah. Kita tengok. Okay, ni 23 Jun 2020. Jadi kita masuk ke topik dia. Kita cikgu dah bentang kos sara hidup yang meningkat, tapi dalam masa sama kita dengar kata pekerjaan tak ada. Sebenarnya pekerjaan ada, tapi tengok pada sektor yang korang nak masuk. Kita tengok sektor manufacturing yang meningkat, sektor teknologi yang meningkat, yang mengurang sektor-sektor profesional yang tak terlibat pun korang dalam sektor profesional ni. Jadi tak perlu risau pun, insya-Allah lah. Kita tak tahu. Apa yang kita tengok data adalah data yang sebelum ni, tapi biasanya data ni kita gunakan dalam setahun 2 tahun masih relevan. Kita tak tahu lah, mungkin tiba-tiba berubah. Itu cikgu tak berani nak jamin lah. Semua tu kita merancang berdasarkan apa yang kita tahu. Akhirnya Allah yang akan tentukan sama ada macam mana yang akan berlaku lah. Okay lah, ni yang korang dengar lah, penganggur cecah 778,800 orang April, peningkatan 48.8% Jabatan Statistik. Tapi kat sini dia tak, sebenarnya bila kamu baca berita ni, kamu kena tahu. Jangan baca, ini satu habit lah. Baca berita ni, tiba kamu baca title lah, kamu tak baca pun sampai habis berita ni. Kamu kena tahu dia sektor apa yang berkurang, apa sektor yang membuang pekerja ni. Dia ambil jumlah ni adalah berdasarkan ke semua sektor sekali. Dia bukannya spesifik satu sektor. Jadi benda tu orang kita ke cikgu sendiri pun kadang baca tajuk, terus kata kerja tak ada lah, jadi baik aku terus bekerja je. Sedangkan macam cikgu bentang tadi, ada je kerja tu. Yang sektor-sektor lain ni, sektor-sektor yang tak terlibat pun bidang TVET ni, itu sektor yang memang memberi kesan lah. Okay, kita tengok. Okay, ni cikgu ada buat sikit point lah antara bekerja dan belajar. Kalau bekerja, cikgu tak nafikan, dia memang dapat menimba pengalaman sebenar lah. Sebab kamu tahulah, contoh kamu kerja KFC pun, yang mudah-mudah pun kamu akan menimba macam mana nak handle pelanggan. Tiba pelanggan ni tak puas hati, nak ayam kamu dah bagi dah pack-pack, tiba dia buka, saya bukan minta semua dada tadi. Kamu deal dengan pelanggan, boleh kamu marah pelanggan tu? Mesti tak boleh. Kalau kamu marah, kamu kena panggil dengan bos, menghadap bos dan sebagainya. Dia memang mengajar kamu benda-benda ni, cikgu tak nafikan pengalaman sebenar, di mana kalau dalam kelas kamu tak berpeluang lah untuk belajar ni perkara ni. Okey, tetapi kalau kamu belajar meneruskan pengajian hingga diploma, dia memberi peluang pekerjaan yang bagus. Maksud dia, okey, katakan kamu boleh minta pekerjaan, sekarang kamu boleh besarkan lagi peluang pekerjaan kamu. Kamu bukan saja boleh minta dari bidang SPM, tapi kamu dah masa sama boleh diploma. Maknanya saingan kamu ada dua. Kamu buka lagi peluang pekerjaan kamu ni. Bukan hanya diploma. Okey, kalau tak dapat diploma, aku still boleh SVM. Tapi SVM ni pun, contoh macam anak murid cikgu ada seorang, dia memang bekerja menggunakan SVM mula, tapi bos dia kata bila dia ada diploma, gaji dia akan dinaikkan. Dia akan diletakkan di position mengikut kelayakan dia. Itu satu benda yang bagus lah. Kalau kamu tak ada diploma, kamu tak boleh naik position tu. Contoh je aku bagi contoh macam okay, kalau kerajaan kamu kerani kerani N12. Okay, kalau siapa kerja kerajaan boleh tanya lah, mak kamu kerja, dia tahu lah tangga-tangga pangkat ni. Tiba ada kekosongan kerani N21, tapi kamu dia memerlukan diploma sekurang-kurangnya, tapi kamu tak ada diploma, rugi lah, kamu tak boleh naik sebab tak ada diploma. Tapi kalau kamu ada diploma waktu tu, okey, kamu boleh saya ada diploma ni, dan saya dah bekerja sekian 5 tahun.
kamu boleh naik terus ke tempat tu. Tak, itu satu kelebihan lah. Memang mulanya kadang-kadang kita fikir, oh kita dah penat 4 tahun belajar, takkan nak bekerja dengan SVM je. Ya, waktu tu memang kamu bekerja dengan SVM, tapi bila ada peluang nanti kamu boleh grab peluang tu. Sebab kita, yalah, nak memilih kerja pun bukannya boleh sekarang. Macam cikgu sendiri pun, cikgu menganggur hampir 3 tahun. Cikgu menganggur, tak dapat pekerjaan lah. Tapi waktu tu cikgu tak duduk diam, cikgu buatlah pekerjaan. Macam-macam kerja cikgu buat. Jadi kerani pasir, jual pasir, angkat pasir semua. Kerja dekat 7E. Tapi skill-skillnya dia membantu cikgu sebenarnya. Untuk contoh macam cikgu kerja dekat 7E tu, dia membantu cikgu macam mana untuk tahu bergaul dengan orang. Macam mana cikgu boleh tahu, okey, orang ni macam mana kita nak deal dia. Itu satu kelebihan. Part time, sebenarnya cikgu tak halang. Kerja part time tu bagus, tapi jangan sehingga pekerjaan tu melebihi fokus utama kamu untuk belajar. Okey, terutama kamu yang satu DVM tahun ni dah, sebenarnya habis je SEM ni kamu dah naik pun 2 DVM. Tak lama pun lagi setahun je, setahun 6 bulan macam tu kamu dah boleh memperolehi diploma. Okey, kemudiannya mengumpul pendapatan. Yes, kamu dapat mengumpul awal lah pendapatan bagi bekerja. Tapi macam cikgu kata tadi, yang belajar tadi, kamu boleh overtake dia bila kamu dinaikkan pangkat. Bila naik pangkat, faham lah, dia bukan naik pangkat saja, dia mesti naik tangga gaji. Contoh cikgu bagi kalau kerja kerajaan, okey, menggunakan SPM, kenaikan sebulan dalam 100.5 lebih kurang. Kalau ada diploma, kenaikan sebulan dalam 200.5 macam tu. Kalau degree 300 macam tu. Jadi setiap tahun meningkat benda tu. Jadi semakin lama semakin kamu dapat gap dengan kawan kamu mungkin yang dah kerja lama. Okey, dalam tempoh 5 tahun kamu dah sama level dengan dia. Dia dah, katakan dia dah 10 tahun kerja. Lagi 5 tahun confirm kamu dah overtake dia. Itu kelebihan yang ada pada dia, pada kamu lah. Kalau tamat pengajian lah. Kalau tak tamat pengajian, sama je lah. Okay. Lepas tu bekerja memang dapat mengasah kebolehan lah. Tapi tak guna juga kalau kamu illiterate, kamu kerja dekat 7E. Kelebihan tu kamu sia-sia kelebihan atau kemahiran dalam bidang illiterate tu, atau bidang elektronik tu, sia-sia lah, kamu tak boleh nak apply. Kalau kamu sama belajar, tamat, kamu dapat bekerja pula dengan bidangnya, kemahiran tu semakin lama semakin bernilai. Dia kalau kemahiran tu tak digunakan, dia tak bernilai tau. Dia, orang cakap, okay, kamu ada diploma, kamu ada SVM Electric, tapi kamu tak bekerja bidang elektrik, tapi kamu nak 5 tahun bekerja pun, kamu tak boleh nak mohon. Kamu kerja, okay, KFC, dia bukan bidang yang berkaitan dengan kamu. Jadi CJ kamu sampai situ je lah. Bila nak minta kerja lain, dia tengok, okay, jadi dia tak akan bagi satu pekerjaan yang tinggi. Kamu akan mula balik. Dia akan setiasa macam tu. Jadi bila kamu kerja lain, dia akan mula balik. Rugi lah. Okay lah, gaji bila belajar tu, insyaAllah lah gaji lebih lumayan. Sebab kita tahu gaji ni memang kat Malaysia ni mengikut kelayakan lah. Di mana degree biasanya 2.5, 2.8, diploma yes, makin tinggi gaji, peluang pekerjaan semakin tinggi lah. Sebab kamu boleh minta pada peringkat diploma, ataupun kamu buka ruang peluang kamu. Maksudnya bukan hanya peringkat SPM je kamu boleh minta, tapi diploma pun kamu boleh minta. Atau yang cikgu terang tadi adalah bila kamu bekerja tu nanti, mungkin kamu tak dapat, rezeki kamu tak ada untuk kamu bekerja dalam bidang elektrik menggunakan diploma. Tapi sampai satu masa, okey, katakan senior yang tempat kamu tu, yang diploma kelayakannya dah berhenti kerja ataupun pencen, kamu ada diploma, kamu boleh, waktu tu kamu boleh menggunakan diploma kamu untuk naik pangkat lah. Itu kelebihannya ada. Mungkin pada permulaannya memang kita kecewa lah. Macam cikgu lah, kita dah berapa tahun, cikgu 2 tahun, lebih kurang 5 tahun bekerja semua. Tiba kerja kerani je. Kecewa tu tak dinafikan, kita memang kecewa.
Tapi kita bersabar dan 3 tahun tengok last dapat juga cikgu channel. Okey, ijazah cikgu dah dapat jadi cikgu. Dapat jadi cikgu gunakan ijazah tu balik. Dia mungkin dia kadang-kadang dalam dia pekerjaan ni dia bukan immediately lah. Dia bergantung kepada rezeki. Ada orang memang rezeki dia tiba-tiba terus dapat kerja yang bagus, ada yang tak dapat kerja. Itu bergantung pada rezeki masing-masing. Tapi semakin tinggi pencapaian kamu, semakin peluang kamu semakin cerah. Okey. Okey. Itu je untuk sesi cikgu. Tepat 9 malam. Itulah perkongsian daripada cikgu. Okey, cikgu buka lah untuk sesi soal jawab. Tak kisah apa-apa soalan. Yang kamu nak utarakan. Ada sebarang soalan cikgu buka. Boleh type lah. Boleh type ke nak cakap ke. Okey. Okey, ada sebarang soalan? Yes. Apa dia? Per keso. Per keso tu yang cikgu tu. Per keso adalah panjang dia Pertubuhan Keselamatan Sosial. Dia adalah pertubuhan yang menjaga kebajikan pekerja lah. Itu per keso. Biasa kita ada caruman. Contohlah macam dia macam insurans untuk pekerja tu. Apa dia? Bukan, perkeso kan tentu gaji. Yang tentu gaji JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam. Perkeso lebih kepada menjaga pekerja lah. Dia akan buat kajian-kajian ni. Dia kata okey macam tu lah, dia akan keluarkan okey berapa tangga gaji minimum semua. Nanti yang akan tentukan adalah kerajaan lah, biasa JPA lah, atau Kementerian Sumber Manusia. Dia pun yang akan keluarkan tangga-tangga gaji ni. Tapi hasil daripada kajian perkeso ni lah. Okey. Cikgu nak tanya, kalau seorang pelajar TVET ni nak sambung belajar, ada saluran. Okey. Berkenaan nak sambung belajar. Okey, dah habis diploma nak sambung belajar. Okey, untuk TVET sebenarnya dia ada satu kelebihan. Korang ada Universiti Teknologi Malaysia atau UTM. Okey. Apa UTM ni? UTM pula. Universiti Teknikal Malaysia. Okey, universiti. Okey, dia di bawah. Sekejap, cikgu tak ingat apa ke nama dia. Sekejap cikgu cari ya. Manakah slide-nya? Saya download. Sebab korang memang ada satu je. Okey, cikgu jumpa. M-Tone, sorry. Di bawah M-Tone. M-Tone ni memang dia fokus terhadap pelajar-pelajar TVET. Dia buat satu salinan khusus untuk pelajar TVET. Dia ada 4 universiti yang terlibat. UTM, Universiti Teknologi Melaka, UTHM, UNIMAP dan UMP, di mana khusus-khusus bidang teknologi ditawarkan di universiti-universiti itu lah. Contoh khusus teknologi elektrik, di mana dia berbeza dengan khusus kejuruteraan elektrikal. Dia beza. Bila kamu tengok nanti dekat UPU biasa ya, dia ada tulis bidang teknologi. Itu khas untuk kamu, khas untuk pelajar aliran TVET ni. Itu satu kelebihan lah. Okey, nak sambung belajar sebolehnya memang digalakkan di bawah program-program bidang teknologi ni lah. Sebab itu memang diwujudkan untuk pelajar-pelajar daripada lepasan kolej vocasional dan aliran TVET yang lain lah. Okey. Boleh tanya kaunselor lagi untuk lebih spesifik lah, untuk lebih detail apa khusus yang ditawarkan di universiti mana dan sebagainya lah. Okey, ada soalan lain? Yes. Semua kerja ada allowance sendiri. Waktu bila? OJT ke waktu bila kamu bekerja nanti? Waktu bekerja. Biasanya ada allowance. Dia ada allowance dia. Tapi berbeza lah ikut syarikat. Allowance tu contoh. Okey, itu yang dia ada bawah biasanya per keso lah.
Kalau yang tak ada insurans, syarikat tu dia tak menawarkan insurans lain, biasa kita akan di bawah pekeso lah. Tu gunanya pekeso. Pekeso ni biasanya syarikat diwajibkan mencarum pekeso untuk pekerja. Jadi kat bawah pekeso tu dah ada dia punya macam contoh patah kaki kekal, patah kaki, adalah kategori-kategori yang cikgu tak ingat sangat, tapi di bawah pekeso lah yang cikgu ingat. Dia memang tak perlu risau. Lepas tu allowance pun itu sangat bergantung pada syarikat. Ada syarikat dia bagi allowance petrol, ada syarikat tak bagi. Kadang dia tukar-tukar allowance. Itu ikut syarikat lah. Okay. Okay, ada soalan lagi? Ya. Okay. Okey, sambung belajar atau terus bekerja. Okay, ini sebenarnya dia ada dua side lah. Okey, untuk sambung belajar dia satu kelebihan kat kamu sebab nanti kamu tamat dengan degree lah. Okey, tapi fokus utama sebenarnya kita selaku daripada aliran TVET qualification ni adalah untuk melahirkan 70% tenaga pekerja mahir, 20% sambung belajar dan 10% berniaga lah. Kita memang nak kamu habis diploma, kamu terus bekerja. Lepas kamu bekerja tu, barulah kamu sambung belajar menggunakan aliran lain lah. Memang kita nak galakkan. Sebab kalau kamu pergi sambung belajar, dia macam mana, pelaburan yang kerajaan dah buat tu dia lambat lah untuk dapat. Dan semakin lambat kamu grab peluang yang ada, semakin lama semakin kurang lah peluang tu. Sebab okey, kata 2 tahun lagi kamu pun baru biasa 3 tahun baru tamat degree kan. Jadi dalam tempoh 3 tahun tu KV mengeluarkan lagi pelajar-pelajarnya. Jadi saingan tu semakin tinggi lah. Tapi dia ada kelebihan lah untuk kamu juga. Contoh macam tadi yang cikgu terang tu, kalau pekerjaan tu tiba-tiba ada pula yang memerlukan ijazah untuk naik pangkat, kamu tamat dengan ijazah, kamu boleh grab peluang tu lah. Bila habisnya diploma, itu dah bagi cikgu itu bergantung pada rezeki masing-masing lah. Ada yang sambung belajar dapat ijazah, lepas dia dapat ijazah dapat kerja yang menggunakan ijazah dia. Itu kelebihan untuk dia. Dia tak ada satu spesifik lah. Tapi untuk SVM memang tak digalakkan tamat di SVM lah. Sebab dia masih tak cukup lagi kemahiran yang kamu ada ni, atau kelayakan yang kamu ada. Kurang-kurangnya sekarang ni memang kita perlukan diploma. Waktu cek SKM, okey, pelajar SKM kau macam mana? Bagi pelajar SKM ni dia special case sikit lah. Okey, SKM ni sebab dia macam mana cakap dia aliran yang agak istimewa. Yang mana tahun ni pun tahun last tahun ni tahun last lah pelajar-pelajar SKM. Dan mana sebenarnya pelajar SKM ni cikgu agak kesian sebab peluang dia pun sampai situ je. Dia tak berpeluang macam korang lah. Korang berpeluang sampai DVM, tapi SKM ni dia memang kelebihan dia cuma bila dia keluar nanti dia ada dua sijil, SPM dan SKM, di mana bila dia bersaing dengan orang yang ada SPM, dia ada satu kelebihan kat dia. Kerja tu memerlukan kemahiran kan. Dia boleh tunjukkan saya ada kemahiran sebenarnya. Dia tunjukkan sijil SKM dia tu. Tapi untuk dia lebih lagi daripada tu, dia terpaksa sendiri lah. Mungkin masuk di kolej-kolej, bukan kolej vocational, kolej-kolej komuniti, kolej metro, kolej Mara ke apa ke. Itulah untuk pelajar SKM. Dia memang sampai situ je. Untuk di KV setakat ni tak ada. Mereka terpaksa lain kolej komuniti macam tu lah. Kolej komuniti, kolej setakat cikgu tahu tak ada lagi. Setakat cikgu tahu lah Kolej Politek Mara, dia kena lain lah setakat ni untuk SKM. Yep, setakat ni memang SKM tak ada yang direct dekat kolej kita lah. Sebab tu cikgu sayang kalau korang yang dah ada peluang ni sia-siakan peluang tu. Tak nak tamat. Terutama cikgu risau ni yang nak masuk bulan, berapa bulan kau akan masuk? 8 1 bulan 3.
Jadi waktu tu kita akan tengok ada yang tak datang ke apa ke. Harap cikgu harap bagi korang tak ada masalah ni semua berminat untuk teruskan pengajian. Setahun je lagi untuk tamat Lepas tu bila OJT, dia bukan macam kau pergi kelas ke apa. OJT kau dah bekerja pun sebenarnya. Okay. Kalau BPP nak sambung bidang belajar apa yang sesuai selain perniagaan, BPP ni kalau anak murid-murid cikgu dekat KV Slim River, banyak sambung bidang perguruan. Banyak yang nak jadi cikgu sebab BPP ni dia luas sikit BPP ni nak sambung. Seeloknya kita sambung bidang yang kita sama dengan bidang diploma kita, sebab di situ baru kita akan dikatakan sebagai expert dalam bidang tu. Contoh macam cikgu ijazah dalam bidang kaunseling, tapi nanti cikgu sambung master dalam bidang komputer katakan. Jadi cikgu takkan dikatakan sebagai orang yang expert dalam bidang kaunseling. Bila tak ada expertise tu, jadi dia tak dianggap sebagai satu nilai rugi kalau sambung bidang lain. Sebab tu contoh macam teknologi, sambung di bawah M-Tun tapi bidang teknologi ke. Jangan pergi bidang kejuruteraan. Boleh pergi bidang kejuruteraan tapi tak digalakkan. Sama je BBP ke BKP ke. Bila sambung nanti seeloknya bidang perniagaan juga, sebab dia akan membantu kamu mengasah lagi kemahiran tu. Okey, ada soalan lagi? Penambahan untuk SKM ni dia ada college community, ILP, IKBM dan lain-lain institusi kemahiran. Tapi KV memang tak ada. Okey, sama-sama. Okey, itu je sesi kita kali ini. Tak ada dah soalan Okey, terima kasih kepada yang menyertai. Cikgu akhiri sesi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.